Satu demi satu, pendedahan demi pendedahan, pengakuan demi pengakuan oleh Najib. Baru-baru ini Najib begitu diperjuangkan sekali oleh beberapa orang, NGO, bahkan parti politik, termasuklah Perikatan Nasional PAS Bersatu. Mereka betul-betul memperjuangkan keadilan untuk Najib, khususnya untuk Titah Endum. Tetapi semakin hari, semakin lama di dalam perbicaraan Najib di mahkamah, makin banyak perkara yang mula kita tahu, makin banyak perkara yang mula kita dengar, dan makin banyak perkara yang mula membuatkan kita hairan dan kecewa. Ada juga yang menyatakan, adakah dengan pendedahan demi pendedahan ini akan lebih memalukan Perikatan Nasional, dan terlanjurlah pula Perikatan Nasional menyokong Najib sebagai seorang banduan yang sudah dihukum penjara dan denda yang sangat besar. Hari ini satu lagi pendedahan dan satu lagi pengakuan daripada Najib di mahkamah yang membuatkan kita semua hairan bin ajaib. Dalam satu laporan di Malaysia kini, dakwaan rakaman audio SPRM langgar hak Perdana Menteri Rakyat, kata Najib. Najib Razak hari ini memberi keterangan bahawa dakwaan rakaman sulit SPRM berhubung perbualannya sangat mengganggu kerana ia adalah pelanggaran hak asasi Perdana Menteri dan rakyat. Semasa perbicaraan kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram, 1MDB bernilai RM2.27 bilion di Mahkamah Tinggi di Putrajaya hari ini. Bekas Perdana Menteri itu berkata dakwaan perbualan audio itu kononnya melibatkan dirinya dan seorang pegawai kanan dari Abu Dhabi. Najib meluahkan rasa tidak senangnya apabila Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib menyoalnya mengenai rakaman audio perbualan yang didakwa antara tertuduh dan pegawai dari Emirat Arab Bersatu tersebut. Rakaman audio itu adalah sebahagian daripada beberapa rakaman yang didedahkan kepada umum oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM ketika itu, Latifah Koya, pada Januari tahun 2020. Pendakwaan menggunakan rakaman tersebut dalam perbicaraan 1MDB terhadap Najib. Ketika memberi keterangan hari ini, Najib berkata, dia tidak pasti jika salah satu suara dalam rakaman audio itu adalah dirinya yang berbincang dengan pegawai Abu Dhabi tersebut. Najib berkata rakaman itu sangat mengganggu kerana didakwa melanggar hak Perdana Menteri yang sedang berkhidmat. Ini adalah rakaman haram yang saya tidak selesa dengannya. Sebagai Perdana Menteri sedang berkhidmat, kamu memiliki perbualan yang dirakam dengan ketua negara lain dan saya tidak dapat mengesahkan perbualan itu atau memastikan kesahihannya. Saya tidak boleh mengesahkan perbualan ini untuk memastikan kesahihannya. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak saya, kata Najib. Menurut Najib lagi, ini tidak pernah berlaku sebelum ini dan sehingga kini, dan siapa yang merakam dakwaan perbualan itu juga tidak diketahui. Ini benar-benar mengganggu, kata Najib. Sumber rekaman ini sangat membimbangkan. Kita perlu meneliti kesahihan perkara ini. Ia benar-benar menjengkelkan. Sumber rakaman ini sangat membingungkan dan mengganggu saya, kata Najib. Peguam saya akan berhujah di mahkamah bukan sahaja untuk seseorang sebagai Perdana Menteri sedang berkhidmat tetapi juga individu lain yang mempunyai hak perlembagaan. Rakaman seperti ini digunakan di mahkamah adalah pelanggaran privasi seorang Perdana Menteri dan perbualan antara dua ketua kerajaan, kata Najib lagi. Sikap kerajaan yang menerima perkara ini sangat membimbangkan. Perbualan dengan Perdana Menteri pada masa itu boleh dirakam dan digunakan di mahkamah. Ini sangat mengganggu dari satu sudut manapun, dari sudut perlembagaan, sudut diplomatik dan kepentingan Malaysia dalam jangka panjang. Sebelum itu, Najib mempersoalkan tindakan pendakwaan yang mengaitkan 1MDB sebagai syarikat yang ditubuhkannya. Dia berulang kali menegaskan bahawa 1MDB pada asalnya adalah sebuah syarikat lembaga pelaburan Terengganu TIA yang diambil alih Kerajaan Persekutuan pada 25 September tahun 2009. Katanya, ia bukan idea beliau untuk menubuhkan syarikat itu yang berperanan mencari pelaburan tenaga baharu untuk negara. Saya bantah tindakan pendakwaan mengaitkan ia 1MDB sebagai baby saya.
Jangan kaitkan saya dengan 1MDB sebagai baby saya. Kamu tidak boleh mengaitkannya sebagai baby saya. Saya tidak bertanggung jawab dengan penubuhannya, kata Najib lagi. Ini saya tak boleh terima, katanya sambil menegaskan bahawa penubuhan syarikat pelaburan 1MDB itu bukan idea dirinya. Mustafa menyoal tetapi 1MDB adalah jenabah Datuk Seri. Najib menjawab, ya, tetapi asal-usul 1MDB bukan begitu. Kamu buat sindiran tertentu dalam kenyataan ini, kata Najib. Mustafa menjawab, ya Arif, saya serahkan kepada penghujahan. Pada 30 Oktober tahun lalu, Najib diarahkan untuk membela diri atas 4 tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan penggubahan wang haram melibatkan dana 1MDB 2.2 bilion ringgit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Beberapa isu dari komen daripada netizen tentang isu ini. Ada yang menulis dalam ruangan komen Malaysia kini, nasib kaulah katanya, langgar hak kepunyaan duit rakyat bagaimana pula. Rakam untuk jadikan bukti kukuh khas untuk merangkap Money King ini, menangkap Money King ini, kata nasib kaulah. Mr. Sakau kata memang sangat terganggu perbualan Perdana Menteri lalu yang sedang bertugas pun dirakam. Zaman atau kerala macam-macam boleh berlaku, kata Mr. Sakau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazaling Unity Channel. Inilah pengakuan Najib yang paling mengejutkan seluruh dunia, seluruh Malaysia berkait dengan 1MDB dan Jolo. Kalau anda masih ingat ketika permulaan kes dan isu skandal 1MDB dibongkar, ada banyak kali penafian demi penafian yang dilakukan oleh Najib Tun Razak yang agak mengejutkan waktu itu. Antaranya, kalau masih ingat, Najib kata dia tak kenal, tak pernah jumpa dengan Jolo. Tapi pengakuan-pengakuan itu akhirnya satu persatu mulai didedahkan dalam mahkamah. Hari ini, pengakuan terkini oleh Najib memang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia dan betul-betul menggemparkan kita. Akhirnya Najib mengaku bahawa dia bersemuka tidak selesa gaya hidup mewah Jolo. Maknanya, Najib bukan saja pernah berjumpa dengan Jolo, tetapi juga turut mengenali serba sedikit atau lebih banyak tentang Jolo, termasuk gaya hidup Jolo. Sebelum kita mulakan isu dan laporan berita dari Sinar Harian ini, bantu saya tinggalkan komen anda share video ini. Datuk Seri Najib Tun Razak mengakui di Mahkamah Tinggi di sini pada Khamis bahawa beliau mengetahui mengenai gaya hidup Jolo yang bermegah-megah dan mendapat publicity. Namun tidak pernah mengesahkan dakwaan ahli perniagaan dalam buruan itu bahawa pembelian hartanah bernilai jutaan ringgit dan karya seni olehnya adalah bagi pihak Sheikh Mansur bin Zaid Al Nahyan, iaitu adik kepada putra mahkota Abu Dhabi. Memberi keterangan sebagai saksi pembelaan pertama dalam perbicaraannya terhadap dakwaan menyeleweng RM2.3 bilion daripada 1MDB, bekas Perdana Menteri tersebut mengakui menyedari reputasi Jolo ketika itu. Berikutan berita mengenai perbelanjaan borosnya untuk hartanah dan lukisan tersebar. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kunyalam merujuk Najib kepada artikel terbitan sebuah portal dalam talian yang melaporkan bahawa Jolo atau nama sebenarnya Low Tech Jo menginginkan hartanah termasuk kondominium, penthouse dan rumah agam di Amerika Syarikat, Singapura dan Perancis serta karya seni oleh Andy Warhol dan Claudie Monet. Semasa pemeriksaan balas oleh Muhammad Mustafa, Najib berkata beliau tidak selesa dengan gaya hidup Jolo dan bersemuka dengannya berhubung perkara itu. Saya bersemuka dengan Jolo mengenai hal ini dan dia berkali-kali ulang dia buat itu untuk Sheikh Mansur. Saya tidak selesa dengan gaya hidupnya yang bermegah-megah, kata Najib. Ini penjelasannya kepada saya dan dia ulang kepada saya beberapa kali.
bahwa pembelian itu untuk Sheikh Mansur, kata Najib. Muhammad Mustafa mencadangkan bahwa Najib yang ketika itu Perdana Menteri dan di puncak kuasa boleh menyiasat kebenaran dakwaan Jolo berhubung Sheikh Mansur. Najib berkata, menyiasat dakwaan itu bermakna melibatkan kerajaan negara lain memandangkan Sheikh Mansur merupakan adik kepada putra mahkota Abu Dhabi ketika itu. Muhammad Mustafa berkata, Anda boleh menyiasat tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Anda menutup sebelah mata dan tidak mahu mengetahui perkara yang sudah nyata. Najib menjawab, saya tidak bersetuju. Saya tidak selesa dengan laporan Akbar mengenai Jolo. Sebab itu saya bersemuka dengannya, kata Najib lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.